Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Basit Fahmi bin Jasli, pemegang kad matrik di 202019292993. Hari ini saya ingin membentangkan laporan berkaitan dengan subjek QAC, Komunikasi Berkesan dan Kejutihan, iaitu tentang kesepaduan pasukan. Okey, yang pertama, definisi kesepaduan pasukan, iaitu kesepaduan pasukan adalah satu proses dinamik yang dijemakan menerusi kecenderungan kumpulan untuk bersatu dan bersama dalam mencapai matlamat dan objektif sesebuah kumpulan. Jenis kesepaduan pasukan. Jenis kesepaduan pasukan ini terbagi kepada dua, iaitu kesepaduan tugas, kesepaduan sosial. Yang pertama, kesepaduan tugas menilai sejauh mana ahli pasukan dalam bekerjasama semasa pertandingan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jurulatih atau pelatih menyatakan satu objektif maupun satu tujuan yang ditetapkan dengan pasukan dengan kriteria kejayaan. Iaitu kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial ini lebih menumpukan perhatian kepada atlet dan menilai sejauh mana ahli pasukan saling menghargai di antara satu sama lain. Dan juga kesepaduan sosial dapat menunjukkan keseronokan dan kegembiraan ahli-ahli pasukan yang menarik mereka untuk sentiasa berada di dalam satu pasukan untuk mencapai kejayaan. Okey, faktor yang mempengaruhi kesepaduan sukan itu saiz kumpulan. Ini bilangan ahli kumpulan yang ramai dalam suatu pasukan akan menyebabkan semakin kurang kesepaduan pasukan, dan ini akan menjejaskan kesepaduan pasukan untuk mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Interaksi di antara ahli kumpulan. Setiap sukan memerlukan interaksi yang bagus untuk difahami dengan tepat dan jelas oleh atlet bagi memastikan kejayaan sesebuah pasukan. Sebagai contoh, sukan berpasukan seperti bola sepak dan hoki sangat menitik beratkan interaksi yang baik untuk memainkan peranan masing-masing dengan sebaiknya agar tidak berlaku sebarang masalah ketika di dalam pertandingan. Seterusnya, kejelasan matlamat kumpulan. Pasukan memberi tumpuan untuk mencapai matlamat pasukan dan matlamat individu. Setiap atlet tahu peranan masing-masing dalam menjalankan tugasan yang diberikan oleh jurulatih. Penerimaan matlamat kumpulan. Penerimaan matlamat ini akan bermakna sekiranya matlamat pasukan disetujui oleh semua ahli pasukan. Ini bagi menghasilkan kesepaduan pasukan yang tinggi, dan keputusan yang akan diperoleh dapat memuaskan hati semua ahli pasukan termasuk jurulatih. Cadangan gaya kejurutihan, gaya bekerjasama ataupun kooperatif. Jurulatih yang mengamalkan gaya ini selalunya berkongsi dalam membuat keputusan bersama dengan ahli pasukan. Jurulatih menjadi bahawa adalah menjadi tanggungjawabnya dalam memberikan didikan atau bimbingan kepada ahli pasukan bagi mencapai objektif dan matlamat sesebuah pasukan yang ditetapkan. Iaitu komunikasi positif. Jurulatih mengamalkan gaya ini selalunya memberi penekanan pujian dan penghargaan kepada atlet bagi menaikkan semangat dan menanamkan tingkah laku yang baik dalam diri atlet seperti yang dimahukan oleh jurulatih. Bimbingan berpusatkan atlet. Gaya kejurulatih ini membolehkan ahli pasukan akan memahami apa yang patut dilakukan untuk mencapai kejayaan dan kemenangan. Jurulatih menunjukkan bimbingan yang baik kepada atlet dari segi kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan skill atlet, malah menaikkan prestasi atlet. Seterusnya, menjadi pemimpin. Jurulatih menjadi model kepada semua ahli pasukan dengan menunjukkan peribadi yang baik untuk jadikan teladan kepada semua ahli pasukan. Selain itu, jurulatih juga mewujudkan persekitaran yang positif kepada atlet untuk lebih selesa dan lebih semangat ketika sesi latihan. Selain itu, jurulatih juga memupukkan semangat nilai-nilai murni di dalam diri atlet agar mereka mampu meningkatkan motivasi diri mereka menjadi orang yang baik. Cadangan untuk aktiviti pasukan. Yang pertama, penetapan matlamat. Penetapan matlamat merupakan satu sasaran yang dirangka atau dirancang oleh jurulatih dalam mencapai suatu kejayaan. Melalui penetapan matlamat ini, ahli pasukan akan lebih bermotivasi dalam latihan atau pertandingan dan lebih memberi tumpuan. Selain itu, meraihkan kejayaan. Meraihkan kejayaan ini sebuah pasukan adalah perkara yang penting dalam meraihkan kecemerlangan dan semangat kesukanan di dalam kalangan ahli pasukan untuk mencapai kejayaan. Selain itu, dapat mengeratkan lagi kesepaduan dalam pasukan menjadi lebih erat. Cadangan untuk hubungan jurulatih dan atlet. Okey, yang pertama, secara individu.
Jurulatih mengenal pasti keperluan individu atlet mereka dan jurulatih berusaha untuk memahami masalah setiap atletnya pada tahap psikologi yang mendalam. Hal ini kerana psikologi sukan menyumbang ke arah peningkatan potensi dan prestasi atlet dalam bidang sukan, meningkatkan pembentukan sasiah dan semangat sukanan yang tinggi. Maklum balas interpersonal. Dalam maklum balas interpersonal ini akan membantu mewujudkan seseorang atlet yang berkebolehan dan berkeyakinan semasa berinteraksi dengan ahli pasukan yang lain, termasuklah jurulatih. Kesimpulannya, kesepaduan pasukan dan semangat pasukan memerlukan komitmen yang tinggi bagi mengekalkan keadaan harmoni dalam pasukan. Pasukan yang kurang dari segi kesepaduan akan mempunyai peluang yang tipis untuk menempah kejayaan. Setiap atlet mencari jurulatih untuk membimbing dan bertanggungjawab menjadi pemimpin dalam pasukan bagi mendorong ikatan pasukan dan memberikan tugas kepada ketua pasukan untuk memupuk semangat kesukanan di dalam ahli pasukan. Sekian, terima kasih.